tidak ada lagi lah. Sebab itu suasana kehidupan juga sudah berbeza. Jadi pimpinan harus melihat dengan perbezaan hari ini. Macam mana kita lihat sekarang ni, apa yang berlaku dalam kepimpinan negara. Contohnya saya nak bagi terus terang lah, tak macam dulu. Dulu Kementerian Wanita dan Keluarga ini, menterinya betul-betul memikirkan untuk rakyat. Macam mana setiap dasar yang dibuat, peruntukan undang-undang, bila nak ada persidangan parlimen, mesti dibawa pelbagai usul untuk memajukan wanita supaya tidak ada perbezaan gender. Tapi kita lihat kakak kebaya merah kita ni, saya panggil dia kakak kebaya merah lah, ataupun model baju kurung moden, Rina Harun. Sebelum ini dia memegang kementerian yang sama. Sebab dia telah mengungkapkan, dia kata bahawa dia akan membuat satu rang undang-undang berhubung dengan gangguan seksual terhadap kaum wanita dan akan dibentangkan di parlimen. Tapi saya lihat daripada kertas bacaan untuk parlimen yang akan bersidang ini, tak bawa pun. Jadi sejauh mana dia serius? Janganlah kementerian itu hanya ditunjukkan untuk sebagai model. Itu saya tak tahulah. Sebab itu nampak gayanya Ketua Wanita PKR Fauziah Saleh, dia kata Rina ni ketika berucap di Sungai Pelik, Selangor, selepas penyampaian sumbangan dalam bakul prihatin pada 8 September, kata tidak perlu menunggu rang undang-undang untuk gangguan seksual. Pula dah. Jadi kadang-kadang inilah pimpinan dia, sekejap ya, sekejap tidak, sekejap ya, sekejap tidak. Ini gambarannya saudara ya. Dan saya samping itu saya ingin menyantuni tentang kedudukan politik hari ini. Saya seriau sebenarnya untuk berhadapan dengan persidangan parlimen. Saya tidak nampak sesuatu yang tenteram. Walaupun pimpinan pembangkang yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Len Guok Eng dan Mat Sabu, mereka kata okey, mereka bersetujulah dengan CSA yang dioferkan kepada mereka. Tetapi saya rasa ada jerangkap-jerangkap tertentu. Jadi Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, beliau harus lebih banyak berhati-hati. Memang benar dalam keadaan sekarang ni kedudukan beliau sama dari segi sokongan di kalangan ahli parlimen, sama dengan apa yang pernah dialami oleh Tan Sri Muhyiddin, iaitu 114 ahli parlimen yang menyokong. Sama juga dengan waktu pembentangan bajet era Tan Sri Muhyiddin dulu, 114 juga. Jadi apakah 114 ini merupakan satu suasana, fenomena yang tidak menentukan kedudukan Perdana Menteri berada pada kedudukan yang selamat? Saya tidak nampak bahawa dengan 114 ini, kerana kalau 4 orang, saya dah bercakap lah, kalau 4 orang aja lari, tumbang. 4 orang saja lari 114, tinggal 110, tumbang kerajaan itu. Dan apakah boleh dikepung? Apakah kalau kita dengar pula ungkapan daripada Parti Pribumi Bersatu, mereka nampak-nampak gayanya ada seperti dendam di dalam dada. Jadi kalau berlaku sesuatu di parlimen, sebab parlimen kali ini parlimen yang biasa, bukan macam zaman Perikatan Nasional yang 4 hari 5 hari bersidang itu hari. Berdalih sana dalih sini, ini terbuka luas. Dalam keadaan begini, bolehkah dijamin? Bolehkah dijamin ketenteraman? Sedangkan kita amat mengharapkan agar parlimen bersidang kali ini banyak perkara akan dibincangkan. Saya berkeyakinan bahawa ahli-ahli parlimen daripada parti kerajaan dan parti pembangkang pun mereka banyak isu. Isu yang paling-paling besar sekali tentulah tentang isu pembelian vaksin. Kemudian bagaimana juga dengan isu tentang bakul makanan, isu tentang bantuan prihatin pada rakyat, isu tentang ekonomi negara, isu tentang wang pinjaman yang kita pinjam, dan bagaimana negara nak berbelanja, bagaimana kita dapat wang itu, bagaimana kita nak ganti, berapa jumlah yang telah kita pinjam. Ini akan dibangkitkan sebelum pembentangan bajet yang akan dibawa oleh Tengku Zafrul. Begitu juga dengan janji-janji pimpinan. Jadi sidang parlimen Saudara Sharif Hashim, sidang parlimen Mahir Sabri ni, saya tak ada katalah terkencing dan seluar, tetapi saya rasa mereka akan diterkam. Beliau akan diterkam, akan dilanyak sehabis mungkin. Nak buat macam mana? Sebab you nak terima. Sebab itu dulu saya katakan, sekarang ni kedudukannya beliau mewakili parti yang sedikit. We are not the majority. Kita adalah bukan dominan. Dalam keadaan cuma dibantu, disokong oleh parti-parti yang lain. Dalam keadaan ini, Saudara Abdul Habib, betul keadaan 114. Ini pun juga satu pertikaian. Apakah pimpinan ataupun ahli parlimen nanti akan menguji sejauh mana dia mempunyai 114? Ini persoalannya saudara. Saya khawatir, saya bimbang. Kalau ini berlaku nanti tumbang lagi kerajaan. Kalau ini juga berlaku.
yang terbaiknya adalah harus kita mikirkan ke arah pilihan raya. Itu saja. Saya nampak jalan penyelesaian terbaik adalah pilihan raya umum. Tapi dalam keadaan sekarang, banyak orang tanya apakah kita bersedia. Soal bersedia tak bersedia, buatlah secara tuntas once and for all. Memang pun saya tahu dalam keadaan sekarang ni mungkin yang bawa Perdana Menteri dia diganggu oleh kisah silam sewaktu Kerajaan Perikatan Nasional yang begitu menghampakan rakyat. Walaupun pimpinannya mengatakan bahawa dia telah berusaha sebaik mungkin dan sebagainya, rakyat menyokong, tapi ini semua adalah satu klise ataupun satu jawapan yang tidak boleh, kita tak boleh berpegang. Rakyat sepanjang Kerajaan Perikatan Nasional, saya tidak nafikan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga memang yes, rakyat menyokong. Itu sebab dapat gelaran Abah dan sebagainya. Tapi masuk bulan keempat, bulan kelima, selama 13 bulan, rakyat berada dalam keadaan yang cukup mengecewakan. Sebab itu mereka mahu supaya Kerajaan Perikatan Nasional diusir daripada anjung kuasa Seri Perdana. Ini sekarang ni soal masa suntuk, COVID tak turun dan sebagainya. Bagi saya di Amerika, mereka mengadakan pilihan raya waktu COVID menyerang berjuta-juta rakyatnya. Itu bukan persoalannya. Saudara Salbiah minta maaf, pembahagian sumbangan untuk ibu tunggal pun tak menyantuni dengan sepenuhnya. Ya Puan Salbiah, ini saya lihat keadaannya, dapatan saya, kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri seolah-olah mengulangi apa yang berlaku zaman Kerajaan Perikatan Nasional, bahawa pengumuman unjuran untuk memberi bantuan tidak kesampaian secara tuntas dan rakyat masih lagi terbelenggu dengan masalah. Untuk cari kerja tak ada. Betul, okey, sekarang ni boleh keluar lah. Boleh lah kelegaan untuk keluar daerah, rentah negeri. Tapi saya nampak juga tulisan tu, nak pergi Langkawi boleh, nak balik kampung jumpa ibu bapa tak boleh. Ini satu surungan lagi. Tetapi tentang bantuan pada rakyat, bantuan makul makanan, wakil-wakil rakyat juga culas. Saya cakap terus terang, ada wakil-wakil rakyat yang dapat peruntukan 300,000 daripada kerajaan yang lalu, mereka culas, tidak kesampaian. Apakah wang itu masuk poket mereka? Ini juga perlu disiasat. Saya harap Suruhanjaya Pencegah Rasuat kena siasat jugalah. Sebab ada kawasan-kawasan yang tidak mendapat sepenuhnya bantuan. Wang itu memang wang daripada kantung negara. Begitu juga sekarang ni dengan bantuan prihatin BKC. Ramai yang tak dapat. Yang ini saya minta, sebab itu dari awal lagi saya dah katakan bahawa kita nak buat pengumuman itu okey, tapi apakah apparatus, apakah kita cukup tenaga untuk pelaksanaan? You pilih jadikan Bank Simpanan Nasional sebagai bank tunggal ataupun bank utama untuk pemberian bantuan ini. Tetapi macam mana caranya? Bukan boleh buat dalam masa 1 bulan. Tak tuntas. Bukan hanya berdasarkan kepada laporan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Bagaimana orang yang tak bekerja, yang selama setahun dah tak ada kerja, mungkin nama mereka dah tak ada dalam kamus Lembaga Hasil Dalam Negeri, tak ada pendapatan. Bagaimana orang yang dah pencen, bagaimana orang yang lebih usia, ramai yang tersingkir. Dan okey, katanya untuk satu rumah dapat RM1,000, satu keluarga. Bagaimana keluarga itu? Ada juga keluarga yang 2-3 keluarga. Bagaimana pula dengan anak-anak muda? Katanya dapat RM100 ke RM200. Bagaimana cara penyaluran itu? Dan ini perlu dilakukan. Jadi No Samsiah, hudud PAS tak laku dah. Itu semua cerita tu sekarang ni. Sebab itu saya baca kenyataan bahawa nak buat pindaan rang undang-undang apa semua dalam parlimen ini, tentang agama yang cuba dibawa oleh timbalan menteri Saudara Mazuk. Saya tengok benda ni tak masak saudara. Nak buat pindaan rang undang-undang yang berhubung kait dengan agama ni macam dulu juga. Rang undang-undang ni hendaklah dibentangkan di bawah kepada dunia boleh raja-raja Melayu dulu. Sebab agama Islam ni duduk di bawah raja-raja Melayu. Jangan main pandai-pandai redah pergi parlimen. Sepatutnya serahkan kepada Datuk Menteri Besar di tiap-tiap negeri. Jumpa, menghadap, tuanku, ini keadaan kita nak buat 1, 2, 3, 4. Kalau sultan-sultan raja-raja Melayu kata okey bagi konsen, bolehlah. Ini tiba-tiba buat pengumuman begitu. Akhirnya saya nampak ada perbalahan.
Sebab itu saya nampak pimpinan daripada parti-parti daripada Sabah dan Sarawak, mereka mengatakan apakah ini kerajaan, sebagai sebuah keluarga. Sebab kami bukan agama Islam. Apakah kami akan dipakai? Dan ini menimbulkan masalah. Kenapakah menteri-menteri kabinet yang berada di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri ini mewujudkan suasana yang tidak harmonis? Nak buat benda tu bukan tak boleh. Boleh atas semangat Islam. Kita juga mahu supaya sistem perundangan Islam ini terlaksana dengan baik, tetapi cara kena betul, bukan cara paksaan, bukan cara nak ambil nama, bukan kerana nak jaga supaya dulu kita nak cakap hudud, sekarang ni kena laksanakan juga. Tak boleh begitu, saudara. Negara kita ada caranya, ada tomah dinahnya. Bawa satu benda menyangkut soal agama ke parlimen, hendaklah roadmapnya dibawa kepada Majlis Raja-Raja Melayu dulu. Sebab agama Islam terletak di bawah kuasa Raja-Raja Melayu. Jangan ingat kamu jadi menteri, timbalan menteri yang jaga agama Islam, kamu mengatasi kuasa raja. It is too much, brother. So kita sambung lagi malam esok lah, saudara. Saya bincang lagi, banyak lagi perkara ni. InsyaAllah besok kita akan bicara lagi persoalan masalah ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.